Persidangan Dun Sabah meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2026 melibatkan peruntukan 1.6 bilion ringgit. Timbalan Speaker Dun Sabah Dato' Alham Ratun Juhar mengumumkan belanjawan itu diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahaskan 42 ahli Dewan. RUU dibentangkan Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun ini bagi melancarkan operasi pentadbiran kerajaan negeri sehingga akhir tahun ini. Perbekalan tambahan ini diperlukan bagi membiayai 6 kategori perbelanjaan. Merangkumi caruman kepada kumpulan wang berkanun sebanyak 856 juta ringgit atau 53% daripada jumlah keseluruhan. Diikuti perbelanjaan operasi RM278 juta, perbelanjaan bagi tujuan pelaburan RM210 juta dan perbelanjaan pentadbiran RM162 juta. Selain perbelanjaan bagi pemberian dalam negeri sebanyak RM93 juta serta peruntukan khas berjumlah RM13 juta. Menjelang sesi persekolahan 2027, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS membuat persiapan rapi bagi menghadapi kemasukan murid berumur 6 tahun ke tahun 1. Antara langkah dilaksana mengurus kemasukan guru baharu daripada program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dan program Diploma Pascasiswaza Pendidikan secara terancang. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk James Ratib berkata, turut dilaksana pelantikan guru secara kontrak perkhidmatan bagi memenuhi keperluan semasa. Beliau menjawab soalan adun Seri Tanjung Justin Wong dalam persidangan Dun Sabah. Bagi mengurangkan beban guru, Datuk James memaklumkan KPM bersama JPNS sedang meneliti cadangan penambahan pembantu pengurusan murid. Dari aspek fizikal pula, langkah diambil termasuklah membina bilik darjah tambahan, pengubahsuaian dan naik taraf bilik darjah sedia ada, serta pelaksanaan persekolahan 2 sesi di sekolah memerlukan. Usaha menangani isu bekalan air di Sandakan terus diperkukuh kerajaan negeri menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif jangka panjang dan pendek. Tindakan jangka pendek merangkumi penghantaran lori tangki air di kawasan terjejas, pembinaan tangki statik serta kerja pembaikan paip bocor. Manakala tindakan jangka panjang termasuk projek pembinaan tangki simpanan air yang kini mencapai kemajuan 94% dan dijangka siap pada Januari 2027. Apabila siap kelak, projek ini akan meningkatkan kecekapan sistem agian bekalan air dengan membolehkan bekalan air terawat daripada loji rawatan air segeliut disimpan, diagikan secara lebih sistematik. Datuk Limus menjawab soalan adun Karamunting, Wong Tsun Ki dalam persidangan Dun Sabah. Bagi membendung aktiviti penyeludupan, penguatkuasaan di Jeti Tawau terus diperkukuh menerusi kerjasama pelbagai agensi. Penguatkuasaan bukan sahaja barang-barang keperluan tetapi dipahamkan minyak, diesel antara yang tertinggi di seludup. Jadi yang kita usahakan sekarang adalah meminta kepada semua jawatan kuasa ataupun semua agensi-agensi terlibat dalam mengekang apa-apa aktiviti yang melanggar dari segi undang-undang. Datuk Johnny Bon menjawab soalan adun sebatik Manahing Tanggilani dalam persidangan Dun Sabah. Taman-Taman Sabah TTS melaksana pelbagai inisiatif bagi memperkukuh pemeliharaan dan promosi warisan budaya di Kota Belud melalui penganjuran tamu Geopark. Ia susulan pengiktirafan daerah itu sebagai sebahagian daripada Kinabalu UNESCO Global Geopark sejak Mei 2023. Menurut Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Dr. Andi Mat Samsu Rizal Muhammad Sainal, inisiatif dilaksana bagi mempromosi gastronomi, pakaian tradisional, kraf tangan, seni budaya, produk tempatan dan geoproduk berasaskan komuniti. Datuk Dr. Andi Mat Samsu Rizal menjawab soalan adun tempasuk Datuk Muhammad Arsyad Bistari dalam persidangan Dun Sabah. Sementara itu, menjawab soalan adun sekong alias Sani, Datuk Andi Mat Samsu Rizal memberitahu mempromosikan Kampung Bambangan sebagai produk pelancongan berasaskan komuniti antara usaha dilaksana memperkukuh pembangunan pelancongan di Dun Sekong.
Melalui inisiatif ini, Kementerian yakin pembangunan ekopelancongan di Sekong akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan kepada komuniti setempat sekaligus memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi secara mampan. Sabah merekodkan kutipan cukai jualan negeri CJN sebanyak 1.425 bilion ringgit sehingga Jun lalu. Pembantu Menteri Keuangan Datuk Ben Chong memaklumkan kutipan tertinggi disumbangkan sektor minyak dan produk petroleum berjumlah 679.45 juta ringgit. Diikuti minyak sawit mentah termasuk biojisim kelapa sawit sebanyak 703.55 juta ringgit. Sementara itu, ekspor komoditi perikanan menyumbang 4.22 juta ringgit. Datuk Ben Chong menjawab soalan Adun Moyong, Datuk Donald Peter Monjuntin dalam persidangan DUN Sabah. Sementara itu, menjawab soalan tambahan Datuk Donald, Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menjelaskan kerajaan negeri sedang mengkaji semula kadar CJN bagi beberapa sektor strategik, khususnya petroleum dan minyak sawit bagi menggalakkan lebih banyak aktiviti pemprosesan hiliran di Sabah. SMJ Energy Sendirian Berhad menyerahkan sumbangan berjumlah hampir 89.5 juta ringgit kepada kerajaan negeri. Sumbangan disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SMJA, Datuk Dr. Dionisia Kibat kepada Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan, Datuk Muhammad Sofian Alfian Nair di DUN Sabah. Penyerahan turut disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor. Sumbangan merangkumi pembayaran dividen 50 juta ringgit bagi tahun kewangan berakhir 2025 serta 37.96 juta ringgit hasil kutipan cukai jualan negeri. Juga sumbangan 1 juta ringgit kepada tabung beasiswa Kerajaan Negeri Sabah dan 500 ribu ringgit kepada Yayasan Kebajikan Sabah menerusi program tanggungjawab sosial korporat. Ketua Menteri menyifatkan pembayaran dividen dan cukai ini mencerminkan prestasi kewangan SMJ Energy yang kukuh selain membuktikan kejayaan syarikat dalam memperkukuh penyertaan Sabah dalam industri minyak dan gas. Sementara itu, Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun yang juga pengerusi SMJ Energy menegaskan syarikat akan terus mengurus pelaburan strategik negeri secara berhemah demi manfaat jangka panjang. Sejak 2023, SMJ Energy telah menyalurkan dividen terkumpul sebanyak 210 juta ringgit kepada kerajaan negeri. Sumbangan RM10,000 disalurkan kepada Gabungan Persatuan Teksi, Kereta Sewa, Limousin dan Lapangan Terbang Sabah serta Labuan bagi menyokong kebajikan ahli serta memperkukuh pembangunan industri pengangkutan awam. Sumbangan disampaikan Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Ahli-ahli yang berkaitan dapat meningkatkan kecekapan mereka di dalam menggunakan teknologi melalui gadget-gadget yang ada supaya mereka tidak ketinggalan dengan era teknologi yang semakin berkembang, termasuklah di dalam industri pengangkutan awam ini. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan mesyuarat agung Gabungan Persatuan Teksi, Kereta Sewa, Limousin dan Pengangkutan Bas Lapangan Terbang Sabah dan Labuan dengan mesyuarat Koperasi Pengangkutan Usahawan Borneo di Kota Kinabalu. Beliau berharap Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan pembukaan semula permit teksi, kereta sewa dan limousin selain mempermudah permohonan kuota diesel bersubsidi bagi membantu kelangsungan industri pengangkutan awam di Sabah. 8 pasukan berentap merebut kejuaraan kejohanan bola keranjang kebangsaan Piala Maba Matrix kali ke-30 tahun 2026. Kejohanan berlangsung di Dewan Seri Panglima Antanom Tenem sehingga Jumaat ini. Kejohanan dirasmikan Ahli Parlimen Tenem, Ridwan Rubin yang turut menyumbang RM40,000 bagi menyokong penganjuran berkenaan. Mereka telah memilih Tenom sebagai salah satu tuan rumah dan kita mengharapkan agar sukan-sukan lain juga dapat dianjurkan dalam peringkat kebangsaan ini, dapat dianjurkan di Tenom agar Tenom ini dapat melihat suasana bagaimana kejohanan bertaraf antarabangsa dan juga kebangsaan.
Selain Sabah, antara pasukan lain yang bersaing termasuklah Negeri Sembilan, Johor, Kelantan, Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Debbie Amanda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.